Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid. Kita berjumpa sekali lagi dalam kelas Bahasa Melayu. Apa khabar semua? Saya harap awak semua dalam keadaan sihat walau di mana juga awak berada. Baik, hari ini kita akan teruskan dengan unit 21, masakan dalam buluh. Okay, baik, hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa iaitu ayat songsang. Okay. Baik, bercakap tentang masakan dalam buluh ni, banyak sangat masakan dekat Malaysia yang dimasak dalam buluh. Selalunya yang paling terkenal ialah lemang. Okey, lemang lagi kalau kita pergi perkemahan. Perkemahan kita pun akan masak nasi dalam buluh juga kan? Betul tak? Okey. Baik. Mari kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif kita ada satu sahaja, iaitu membina ayat songsang. Okey, ayat songsang ni memang sangat senang, sangat mudah untuk faham. Okey, tapi sebelum kita pergi ke tajuk ayat songsang, saya nak orang kata refresh ataupun saya nak ingatkan awak semula ataupun kita ulang kaji semula apakah itu subjek dan predikat. Okey, bagi yang dah lupa apa subjek dan predikat, dua benda ni adalah perkara penting untuk kita bina ayat. Okey, dua ni mesti ada dalam setiap ayat yang kita bina. Okey, itu adalah subjek dan predikat. Okey, mari kita tengok dulu apakah kita katakan subjek. Okey, subjek ialah watak atau benda utama, mesti terdiri daripada kata nama, dan subjek ni kita boleh guna untuk benda bernyawa ataupun benda tidak bernyawa. Okey, ini adalah subjek, benda utama, benda apa yang kita nak buat ayat. Okey, ataupun orang kata subjek ialah sesuatu benda ataupun orang ke, manusia ke, haiwan ke, bangunan ke. Okey, semualah subjek utama kita untuk kita bina ayat. Kita nak buat ayat tentang apa? Contoh, kita nak buat ayat tentang cermin mata. Cermin mata ni adalah subjek kita. Okey? Baik, ingatlah. Okey, kemudian predikat. Okey, predikat ni pula cerita mengenai watak atau benda. Okey, kalau awak cerita tentang cermin mata tadi subjek. Jadi predikatnya adalah ayat apa yang awak nak terangkan tentang cermin mata. Contoh predikat. Okey, subjek tadi adalah cermin mata. Predikat, okey, cermin mata berwarna hitam. Nampak tak cermin mata saya ni warna hitam kan? Jadi berwarna hitam tu ialah predikat sebab dia terangkan tentang cermin mata. Okey, predikat ni boleh terdiri dalam boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Dalam predikat ni lah semasa kita bina ayat, saya selalu tekankan untuk bina ayat mesti ada subjek, kata nama dan objek serta perluasan ayat. Dia kata nama, objek, perluasan ayat itu adalah di bawah predikat. Ya. Jadi awak jangan pening-pening ingat predikat. Okey, jadi predikat ni dah kita lebih kepada cerita untuk kita terangkan tentang subjek tadi. Baik, okey. Sekarang barulah saya nak terangkan maksud ayat songsang. Okey, yang pertama, biasanya susunan ayat didahului dengan subjek, kemudian diikuti dengan predikat. Okey, tadi saya dah sebut dalam buat ayat tunggal, selalunya lah ayat tunggal ataupun mana-mana ayat kita akan bina menggunakan subjek terlebih dahulu dan diikuti oleh predikat. Okey, tengok contoh ni. Saya buat dalam bentuk jadual supaya mudah awak tengok. Saya dah kelaskan subjek dan predikat. Okey, subjek kita tentang ayat ni, kita nak cerita tentang lukisan. Okey, jadi lukisan tu di bawah subjek lah. Okey, lukisan itu. Okey, kenapa dengan lukisan itu? Okey, lukisan itu cantik. Cantik tu di bawah kumpulan predikat. Okey, ini adalah ayat tunggal Okey, contoh yang kedua, dia. Dia tu orang dia manusia. Dia membeli buku di kedai. Okey, kalau awak nampak membeli buku di kedai,
Okay, membeli buku di kedai. Ini adalah kita nampak ada kata kerja dan juga objek. Ini kata kerja objek. Kemudian di kedai ni ialah perluasan ayat. Betul tak? Jadi kedua-dua ni di bawah tajuk predikat, di bawah kumpulan predikat. Ya? Jelas Okey, itu ini bukan ayat songsang ini adalah contoh ayat susunan biasa. Susunan biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Tapi kalau ayat songsang sebaliknya, dilawan. Okey, ayat songsang ialah predikat dahulu, kemudian baru subjek. Maksudnya kedua-dua ni bertukar kalau predikat. Macam mana? Okey, saya akan tunjukkan contohnya. Okey, contoh yang pertama. Okey, saya dah buat jadual macam kat atas ni. Okey, warna biru ayat biasa. Mereka dalam warna kuning ayat songsang. Okey, ini saya ambil contoh yang paling mudah. Kita tengok dulu ayat biasa. Okey, contoh ayat dia. Yang pertama, lukisan itu cantik. Tadi kita ambil contoh ayat tadi lukisan itu cantik. Jadi subjeknya tadi saya dah cakap. Subjek tadi ialah lukisan itu cantik di bahagian predikat. Okey, tadi saya kata kita nak songsangkan ayat ni. Mana maksudnya predikat tu kita bawa ke depan, subjek bawa ke belakang. Jadi dia akan jadi apa ayatnya? Cantik lukisan itu. Nampak? Faham dah? Nampak tak? Jelas sikit. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, ayat yang kedua, lelaki itu guru. Ini ialah ayat, contoh ayat saya bagi, lelaki itu guru. Jadi subjeknya apa? Guru ke atau lelaki? Subjeknya ialah lelaki. Kenapa bukan guru, cikgu? Subjek, bila nampak ayat macam ni, subjek mesti sentiasa di depan Jadi lelaki itu guru. Okey, predikatnya mestilah itu guru. Okey, kita terangkan lelaki tu guru. Okey, kemudian ayat songsang ni macam mana? Kita terbalikkan sahaja. Jadi, guru itu lelaki. Okey, subjeknya lelaki. Guru itu lelaki. Kemudian, melalu apa ni? Okey, baik. Sekarang kita teruskan. Jadi, saya awak faham subjek dan predikat ni perbezaan mereka. Dan bila kita songsangkan, pun awak tahu macam mana kita nak songsangkan ayat tu. Ya? Okey. Kita akan guna buku teks muka surat 122. Okey. Masakan dalam buluh. Okey. Baik. Ni dia. Okey. Nasi buluh. Baik, nasi buluh. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Okey, masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Di dalam buluh nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Okey, ini adalah tentang nasi buluh. Ya, okey. Kemudian nasi buluh ni masyarakat Melayu Patani. Maksudnya Melayu Patani ni kita boleh jumpa dekat mana? Dia di kawasan yang berhampiran dengan Thailand, Patani. Kat situ banyak Melayu Patani. Mereka ni boleh berbahasa Melayu dan boleh juga berbahasa Thailand. Ya. Okey. Baik. Nak masak buluh nasi ni kena masak selama 2 jam. Jadi kenapa nasi buluh ni istimewa? Sebab dia dibalut dengan daun bemban. Okey, bau daun tu yang menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Okey, dia dah dibagi kat sini ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Okey, tengok, daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Jadi dekat sini di manakah? Okey, kalau kita dapat ayat susunan biasa ni dan kita nak songsangkan ayat tu, kita kena cari dulu, kita kena kelaskan dahulu yang mana satu subjek, yang mana satu predikat. Okey, kalau awak tengok daun bemban ni kalau kalau awak tengok kat sini, daun bemban berbentuk seperti daun sirih.
Jadi, di manakah subjeknya? Mana subjek? Ya, subjek ialah daun beban. Okey, jadi yang belakang ni ialah predikat. Okey, jadi bila kita songsangkan ayat ni, kita susun menjadi ayat songsang, akan jadi seperti berbentuk seperti daun sirih, daun beban. Okey, inilah jawapan dia. Nampak tak? Okey, itu cara kita nak songsangkan ayat. Okey, kita tengok contoh ayat susunan biasa yang dibagi kepada awak. Ada 4 dekat situ. Yang pertama, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun beban. Ayat yang ketiga, nasi buluh dimasak seperti lemang. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Okey, maksudnya nasi buluh ni bukannya bakar sahaja macam lemang. Boleh juga dikukus atau direbus. Okey, tu ada gambar dia tunjuk kat awak ya. Baik, di dalam 4 contoh ayat yang diberi, boleh tak awak kenal pasti yang mana satu subjek? Okey, kita tengok ayat yang pertama. Okey, di manakah subjeknya? Boleh tak tengok betul-betul mana subjek dia? Okey, nombor 1 subjeknya di sini sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Ini adalah subjek dan predikatnya di dalam sebatang buluh. Okey, nombor 2. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun beban. Jadi di manakah subjek? Daun lerek lah mestinya. Okey, kalau bawah ni nombor 3, nasi buluh dimasak seperti lemang. Ya, nasi buluh ialah subjek. Okey, nombor 4. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Jadi di manakah subjeknya? Ya, nasi buluh. Baik, okey, jadi macam ni kita nak songsangkan ayat. Okey, saya dah tunjuk contoh dekat sini. Okey, tadi kita dah kenal pasti subjek, betul? Okey, bila kita dah jumpa subjek, maksudnya secara automatik kita dah tahulah predikat dia, betul tak? Okey, baik, subjeknya. Okey, tengok subjeknya. Yang pertama, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Jadi predikatnya ialah di dalam sebatang buluh. Jadi kita nak songsangkan ayat ni macam mana? Di dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Okey, tengok pula yang ayat yang kedua. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun beban. Jadi kita songsangkan, dia akan jadi selain daun beban, daun lerek juga dapat digunakan. Okey, yang ayat yang ketiga, nasi buluh dimasak seperti lemang. Jadi kita songsangkan ayat, dia akan jadi dimasak seperti lemang nasi buluh. Okey, bila awak songsangkan ayat, jangan lupa titik noktah mesti ditulis di hujung ayat. Okey, jangan lepas yang tu. Awak selalu macam tu. Kalau awak tulis, awak mesti tertinggal titik noktah. Itu penting ya, titik noktah. Okey, yang terakhir, nasi buluh dapat juga dimasak. Predikatnya, okey, saya salah tekan. Okey, dengan cara merebus atau mengukus. Okey, jadi predikatnya dengan cara merebus atau mengukus, nasi buluh dapat juga dimasak. Okey, senang tak? Hai songsang? Senang kalau awak tahu di manakah subjek. Okey, kalau tak tahu subjek, tak tahu macam mana nak buat. Okey, jadi awak kena kenal pasti betul-betul subjeknya. Okey, baik, kita tengok pula ayam pansuh. Okey, ayam pansuh atau manuk pansuh merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam akan disumbat ke dalam buluh sebelum dipanggang. Di dalam buluh tersebut, daun pisang digunakan sebagai pelapis. Okey, ini tentang ayam
pansuh. Saya tak pernah makan ayam pansuh ni, jadi saya tak tahu apa rasa dia. Okey, baik, dah diberi kat awak kat situ ayat susunan biasa dia. Ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Jadi kita kena cari subjek. Subjeknya di mana? Ya, ramuan khas dimasukkan. Ini adalah subjek. Jadi apabila kita songsangkan, dia akan jadi ke dalam buluh ramuan khas dimasukkan. Okey? Baik, ni dia tak bagi ayat kat awak, dia bagi satu petikan. Jadi kita akan pecahkan petikan ni kepada beberapa ayat. Okey, baik, kita tengok dulu. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Lazimnya, masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Okey? Baik. Jadi macam mana kita nak kenal pasti ayat? Senang. Okey, setiap satu ayat yang ada titik notah, satu ayat. Maksudnya di sini ayat yang pertama, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Ayat 1. Ayat kedua, keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Ayat yang ketiga, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Okey, ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Okey, jadi kita dah ada 4 ayat. Okey, mari kita songsangkan ayat dia. Okey, baik, subjeknya masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Predikatnya untuk siap dimasak. Okey, jadi bila kita songsangkan, dia akan jadi untuk siap dimasak, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Okey, ayat yang kedua, keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Okey, kita songsangkan, dia akan jadi terletak pada resepi asli dan aromanya, keistimewaan masakan ini. Okey, ayat yang ketiga, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Okey, kita sambung. Baik, jadi bila kita songsangkan ayat ketika menyambut perayaan Baik, ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan. Okey, susunan ayat biasa yang terakhir. Masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Kemudian kita songsangkan, dia akan jadi bagi sesetengah penggemar, okey? Saya terbuat tanda notah, koma kat sini. Bagi sesetengah penggemar, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Okey, berkenaan dengan ayat songsang. Ingat ayat songsang, predikat di depan, subjek di belakang. Ya. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, untuk latihan, awak boleh dapatkan link untuk word wall, link permainan ayat songsang dekat bawah di ruangan di sini berserta nota. Okey, saya ada letak, awak boleh download dan main di situlah. Okey, dapatkan link di bawah. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita jumpa untuk kelas yang seterusnya. Assalamualaikum. Stay safe.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye.